Roni. Bertemu kita dalam podcast Cerita Kampungku Sayang episod yang kedua. Okay, untuk pendengar yang baru, podcast tu adalah medium untuk kita berkongsi cerita tentang kisah-kisah yang menarik terdapat di sesebuah kampung dengan keunikan itu sendiri, dengan tema dikenal dengan temanya Cerita Kampungku Sayang. Jadi pada pagi itu kita akan sembang-sembang tentang dialek ataupun pertuturan yang digunakan di Kampung Gedong itu sendiri sebagai bahasa pertuturan seharian dannya yang agak sedikit berbeza dari daerah yang lain. Jadi topik kali itu kita akan bersembang tentang asal-usul sini dialek itu datang, boleh wujud jadi pertuturan seharian masyarakat Gedong, sambilnya kita boleh belajarlah sedikit tutur yang terdapat di Gedong tu. Jadi kali itu kami menampilkan empat orang panelis, dua dari panelis yang lepas iaitu pemancar dan Bulu, dan dua panelis yang baru yang merupakan orang yang berpengetahuan tentang asal-usul kemunculan atau sejarah dialek di Gedong tu. Jadi bermula dengan Encik Pemancar lah. Assalamualaikum semua. Kami pemancar Haji Abang Roni bin Haji Abang Saadili akan menyentuh tentang sejarah dan kedatangan dialek di Gedong. Encik Pundu. Assalamualaikum, saya Pundu bin Abai dari Kampung Tengah Hulu Gedong. Dia gunakan dialek ini di Gedong. Okey, terima kasih kepada panelis. Menurut daripada kajian lepas, Gedong tu secara geografiknya berdekatan dengan Bandar Kuching dan Serian. Namun pertuturan dan dialek yang diumpak oleh Kampung Gedong tu sedikit berbeza daripada kedua bandar. Dialek Melayu itu juga berbeza mengikut suku Melayu di sepanjang sungai di Sarawak digelar sebagai Batang Seribas. Untuk mengetahui lebih lanjut, boleh si pemancar Haji Abang Roni bin Haji Abang Sadili ceritakan sedikit tentang asal-usul dialek yang digunakan di Gedong. Terima kasih. Betul, jelas berbeza, terutama sekali dari bunyi dan logat dialek ini sememangnya berbeza mengikut suku kaum Melayu yang berada di pesisiran laut dan sungai. Pada asalnya dialek di Gedong ini datang daripada Batang Seribas, di mana ramai kaum Melayu daripada Batang Seribas mula berhijrah ke kawasan ini untuk berdagang. Ini terbukti bahawa saya sendiri dari silsilah keturunan Datuk Godam yang berasal daripada kerajaan Pagaruyung. Mungkin pembawaan logat dan bahasa berpunca daripada penghijrahan zaman Malaysia dulu lah, dan diperhatikan di kawasan daerah masing-masing. Okey, terima kasih. Wow, menarik penceritaan asal-usul dialek di Gedong tu daripada pemancar. Okey, terima kasih pemancar. Jadi pergi kepada Encik Pundu, boleh kita cerita keunikan dialek asal-usul kita sini, bapak-bapak tahu sini, macam mana dialek tu daripada kita sendiri. Keunikan dialek tu daripada kita. Bapak kami ya asal dari Seribas Betong. Bapak kami Abai bin Yaman namanya. Bini di Gedong tu 3 bini. 2 anak. Kami anak yang bungsu kali 2 orangnya. Jadi kami nama kami tukar nama Pundu. Mak mesti bagus anak. Beri kena orang, borong-borong orang mari panak pakai kayu unggun dah. Kayu orang pakai kayu saya tak pakai dia. Tak unggunnya, beri dengan mak kami. Kenjo kami bagus anak juga. Ya nama-nama kami dari Pundu dari zamannya.
Dari segi pembawaan kita pun dialek logat kita macam ni. Keunikan kita rasa bahasa oleh mak bapak kita ke gedong tu ataupun cara kita berkelakar. Apa tak rasa uniknya di sini? Boleh ni. Tak boleh ni. Nah, kami gedong dulu bapak kami makai lain kirakannya. Dah bini mak kami tu dah lain kirakan gedong tu juga jadinya. Dulu berkiban lain. Eseh katanya tegak kiban. Bila datang baru datang ni. Kami dah bini mak kami bapak kami lain juga. Kalau kirakan sama gedong juga. Oh, ngikut pertuturan dah jadinya. Okey, terima kasih dengan cerita kita ya. Wow. Jangan cerita orang lama marik lah, rindu dia dengar. Okey. Terima kasih kepada Pakcik Kundu. Jadi kita dapat anggalah uniknya bahasa tu mengikut dari penghijauan perkahwinan ke ataupun pembawakan daripada siapa yang dominan membawa pakai ya. Baiklah, kita pergi kepada Encik Merican. Boleh dapat tahu setiap kawasan gedong tu dengan dalam setiap kawasan di gedong tu ada dengarlah sedikit-sedikit bezanya. Boleh Encik jelaskan perbezaannya? Dialek macam ni. Untuk pengetahuan semua lah. Bagi kami umur tu dah 56 tahun. Tapi banyak yang kami si tahu juga. Tapi ada yang tahu juga lah. Kakak gedong tu ada yang berbeza daripada kampung lain. Contohnya lah, mun gedung tu madah pola, yang madah mola, ada kedak kampung madah mola. Kelakar ada tu lain, mun yang madah mandi. Dari kampung gedung juga lah, tapi nya pola punya sikit kampung tu ada kampung tengah, kampung ulu, kampung hilir. Jadi ada sedikit perbezaan setidaknya lah. Jadi mun setidaknya madah apa mendatang ya, binatang sebutnya. Apa datang ya, maksudnya apa benda ya. Ya di belakang gedung. Kedak ni pada kelakar kau tu berjagut-jagut. Apa ti jagut? Men bahasa Melayu nak bahasa Malaysia nak. Berjagut-jagut tu macam barangnya dapat di gambar kita macam ni maksudnya. Berjagut macam jalan nak berjagut. Si nampak apa nak dimaksudnya. Jadi yang mana juga ni tuju kita, ni tuju kau katanya, ni tuju kita lain. Ada kedai kampung lain mana? Ni tuju kau sama gedung juga. Jadi perbezanya ada sikit-sikit lah yang saya tahu lah. Lagi pun yang mana kau tu nak dari kecil marik sampai ke besar tu intingai katanya. Intingai mun di kampung lain tu rasanya contohnya tinggal tu si mau dengar kata orang artinya apa-apa nak pada orang si mau ikut ya tinggal dia boleh gedung lah ya sebab sedikit saya tahu dah. Adakah perbezaan daripada cara pembawaan kelakar tu adalah disebabkan mak bapak kita marik ataupun dari sebab mak bapak ada bapak nang semestinya dari bapak mak kita dulu. Kadang mak bapak tu si sama kelakar ada lain tu. Mak tu contohnya kampung ulu. Bapak tu kampung hilir tapi sama gedung. Tapi lawannya tu nang si sama. Nya macam contoh dia kata apa tu dulu dia nangguk kata nak. Banyak orang kampung tu tahu tinangguk. Contohnya si tahu tinangguk. Kami pun kalau bahasa Malaysia nangguk tu apa maksud nangguk tu? Kami pun si tahu jelas apa macam ni. Pastinya nangguk tu macam ngambil macam orang ambil dulu tu ngambil bubuk nak nya ada nangguk kita ada nangguk dan yang kadang-kadang lain sebutannya nyudu jadi isi sama nyudu jadi isi sama nyebut dialek dekat lah macam pintu nak lang menyebut lang. Saya ada guna pintu kan? Saya menyebut pintu lang. Tapi kadang-kadang bayung. Kadang-kadang kampung ada. Takin. Ada takin apa bahasa lain bentuknya. Si sama sebutannya. Si sama ada takin ada matanya. Contohnya
apa ni pun nak takin bayo mun dari segi tinggai tu orang kampung contohlah kampung sikit tu malah tinggal kampung sikit malah kau tu nak sini tu katanya hanya masih tinggal je si sama apabila kami tahu sikit kelakar bintulu nak mun yang mana mandi kita mana mandi yang mana mendu mun yang mana makan penyak ketidaknya bintulu mun yang mana subak minum kita itu jadi ialah perbezaan kelakar kami kampung Bedong dengan kelakar yang lain. Jadi mun tentang kelakar nak lama-lama tu banyak orang tua-tua dulu yang makainya si macam gambar bagus tu dah. Jadi kelakar tu seakan-akannya akan pupus juga lah lama-lamanya. Tapi minta lah kelakar tu dipertahankan lah. Kelakar banyak lagi kelakar yang kelakar orang tua-tua dulu kita si faham juga kadang kelakarnya. Macamnya madah lah. Kita madah itu pintu. Jadi dah ada beza kelakar lah itu. Ya dia yang tahu lah. Terima kasih dapat keterangan dia beza. Kita kami pun sendiri umur tu pun yalah ada sesetengah perketurannya pun kita dah ketinggalan di sebagai peredaran masa. Oleh kerana kita cerita pasal peredaran masa. Kita pergi kepada Encik Penghulu. Kita tahu Encik Penghulu tu dah terdedah melihat kemasukan penghijrahan orang. Jadi boleh Encik Penghulu Adian tu ceritakan perubahan yang berlaku dengan pembawakan dialek dengan dari masa ke semasa lah. Okey, terima kasih dan terima kasih juga kepada Syarikat Pradel yang merupakan rakan Sarawak. Di kali itu kita syarikat itu membuat podcast mengenai cerita Kampungku Sayang, terutamanya pada Kampung Gedong tentang dialek Gedong lah. Jadi kita juga terima kasih di atas usaha dan keinginan untuk ketengahkanlah bahasa Gedong tu di podcast. Jadi kami mulai dilantik sebagai penghulu pada 1 Jun 2022 hingga ke kini tu. Cuma tempoh ya baru 8 bulan lah kami sebagai penghulu. Jadi menyentuh mengenai pendapat kami ataupun pandangan kami mengenai perubahan terhadap dialek terutama sekali dari peringkat generasi yang berbeza lah. Jadi pandangan dan pendapat kami mengenai generasi itu adalah dari bila kelahiran peringkat generasi tersebut. Seperti mana sebagai contoh, generasi yang lahir mak bapak kita dulu lah lahir sebelum tahun 50-an memang dialeknya berbeza. Kemudian bila generasi yang lahir daripada tahun 50-an hingga ke 80-an juga terdapat beza. Dan sekarang nampak perbezaan yang begitu ketara di kalangan generasi yang lahir dari tahun 80-an hingga sekarang ini. Jadi banyak perbezaan dialek tu, kelakar Gedong tu dah berubah dari orang dulu. Jadi perbezaan kelakar ataupun dialek Gedong tu adalah ambil kata orang berdasarkan kemajuan menyeluruh yang kita capai di Malaysia amnya dan di Sarawak khasnya lah. Contoh-contohnya yang membawa perbezaan dialek ni ataupun kelakar tu adalah dari segi perhubungan dengan wujudnya jalan raya yang banyak sekarang ini tu, maksudnya dalam kemajuan lah. Kemudian dari segi ekonomi, dari segi pendidikan dan pekerjaan, malah ada mengaitkan dari segi percampuran perkahwinan lah dengan orang-orang Gedong dengan orang luar dari daerah lain. Jadi pergaulan tu lah yang dapat yang pergaulan sidak tu lah yang kini tu yang boleh membawa dialek Gedong, kelakar Gedong tu tertinggal sedikit sebanyak. Cuma sedikit yang dipakai oleh orang-orang yang generasi yang lahir sebelum tahun 50-an. Contohnya lah pergaulan tu seperti di institusi pendidikan
mereka yang menerima ilmu di institusi pendidikan tu bercampur gaul dengan orang-orang di sebelah lain, jadi sedikit sebanyak kelakar ya, gedung tu dah hilang lah. Jadi contoh tadi dari segi perkahwinan, kita berkahwin, orang gedung untuk berkahwin dengan orang lain seperti mana yang di Kelakar ya. Daripada hal Encik Pundu Apai tadi, dari segi perkahwinan bapaknya datang dari Betong sehingga ke kini itu. Jadi generasi kini itu banyak lebih kata orang banyak sih ada menggunakan bahasa Kelakar orang gedung lagi dari dulu mari lah. Ya aja pandangan dan pendapat kami. Okay, terima kasih kepada Encik Penghulu atas perkongsian kita tadi yang sangat menarik, dan kita dapat nampak perubahan dari semasa ke semasa dari pembawakan dialek dari daerah gedung seperti kemasukan luar ataupun perkahwinan ke semua ya. Oleh yang demikian, apa harapan daripada 4 panelis untuk mengekalkan dialek untuk masa akan datang, cucu cicit masa akan datang, generasi akan datang? Boleh mulakan daripada Cik Pemancar pun. Persilakan. Dari saya lah, kita tidak dapat menghalang lidah seseorang untuk berbicara, tetapi harapan kami, jika boleh, kekalkanlah keunikan bahasa kita di gedung mengikut peredaran masa ke semasa. Jadi kami pun berpendapat macam seperti pemancar juga lah, mendapatlah kekalkanlah Kelakar, makai Kelakar kita gedung tu supaya ianya si pupus lah, hilang di kalangan generasi baru. Generasi baru kepada anak cucu cicit kita, malah nyatu merupakan bahasa ibunda kita juga dari datuk nenek kita dulu. Ya aja. Terima kasih. Encik. Bahasa kita untuk belum lagi orang suka pantun. Saat selesai kena berbunyi katanya, bah kedondong, bah kanyi, bah kedondong. Terima kasih banyak-banyak, jangan lupa kami di gedung. Kata dia, orang suka pantun. Okey, terima kasih pada pantun kita. Jadi saya berikan harapan kita. Jadi pandangan dan harapan saya lah, kami rasa bahasa tu juga dapat kita nak menghilangkannya lah, bahasa orang dulu. Sebab masa tu orang tu dulu pun lagi masih guna juga sampai ke kini tu, dia pun lagi ada yang tahu sedikit hal-hal bahasa ya. Jadinya dapat belajar dari bahasa dulu, bahasa itu dan keberbezaan lah. Ya. Okey, terima kasih kepada 4 panelis kita pada pagi itu. Topiknya sungguh menarik sebab kita berkenaan dialek. Jadi tanpa kita sedar, kita dah penghujung podcast kita. Jadi kami nak ucap ribuan terima kasih kepada semua panelis, Pemancar, Penghulu, Encik Pundu dengan Encik Marikan sudi untuk sudi bersama kita untuk podcast kali ini. Semoga semua dapat hibur dan memperoleh sesuatu yang bermanfaat untuk diri dan untuk semua. Jadi insyaAllah nantikan di episod yang seterusnya bersama host dan panelis rahsia yang akan menemani anda. Jadi terima kasih. Jumpa lagi. Okey,